Selamat sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan tugasan cerpen yang bertajuk Dugaan Sebuah Keluarga yang disediakan oleh Izzah Hazira binti Azilan 256191. Seterusnya, kita akan ke bahagian watak. Watak utama di dalam cerpen ini adalah Encik Yus. Encik Yus merupakan seorang staf di syarikat Asian Air dan dia juga merupakan seorang yang berpangkat yang agak tinggi di syarikat itu. Yang kedua adalah Puan Zainariah, iaitu isteri Encik Yus yang bekerja sebagai seorang pensyarah senior di Universiti Teknologi Mara, Cawangan, Selangor. Amir, anak sulung Encik Yus dan Puan Zainariah. Amir ini dia berimpian untuk menjadi seorang juruterbang dan pada mulanya ibu dan ayahnya sanggup membayar yuran untuk membuat lesen juruterbang itu yang mencecah sehingga ratusan ribu ringgit. Dan terakhir adalah Firash, anak bongsu perempuan Encik Yus dan juga Puan Zainariah. Firash juga mempunyai impian dengan yang dari kecil dia ingin menyambung pelajarannya ke luar negara. Okey, sinopsis cerita ini pada mulanya Encik Yus dan Puan Zainariah ni mereka sekeluarga hidup dengan senang. Kerana Encik Yus berpangkat tinggi di syarikatnya dan juga Puan Zainariah adalah seorang pensyarah senior di universitinya. Pada mula ceritanya, Puan Zainariah dan Encik Yus ni mereka bersetuju untuk membayar yuran kedua-dua anaknya. Itu adalah seorang menjadi juruterbang dan seorang adalah untuk melanjutkan pelajaran ke luar negara. Tragedi cerita ini bermula apabila Encik Yus difitnah oleh syarikat sendiri dengan menyelewengkan duit jualan tiket penerbangan. Ceritanya pada mulanya Encik Yus ni dia disuruh oleh pihak atasan untuk mengubah suai data sistem syarikat supaya syarikat itu dapat mengelak dari dikenakan saman. Oleh kerana ada pihak di dalam syarikat itu menyelewengkan duit cukai syarikat, duit untuk membayar cukai syarikat. Jadi oleh kerana Encik Yus enggan mengubah suai data itu, sementara itu Encik Yus ni dia ada buat bisnes sampingan di mana dia menjual semula tiket penerbangan dengan harga yang murah. Ini adalah kerana dia dapat membeli tiket itu dengan harga pekerja. Jadi dia menjual semula tiket itu kepada ejen pelancongan. Pada mulanya syarikat tidak ada mengenakan apa-apa peraturan bahawa pekerja tidak boleh menjual tiket itu kepada orang lain. Oleh kerana Encik Yus ini dia enggan untuk mengikut perintah pihak atasan untuk mengubah suai data itu, pihak syarikat terus mengubah suai peraturan syarikat dengan mengatakan yang pekerja tidak boleh menjual semula tiket penerbangan itu. Jadi apa yang dijual oleh Encik Yus itu terus dibatalkan dan duit itu dalam sistem dikatakan sudah dikembalikan kepada Encik Yus, tapi tidak. Jadi orang ramai yang membeli tiket itu dari Encik Yus mereka berfikiran bahawa Encik Yus telah menyelewengkan duit itu. Jadi dia difitnah. Okey, dari situ kehidupan mereka sekeluarga musnah kerana perlu membayar ganti rugi pelanggan ejen pelancongan. Jadi sejak dari itu dia mengeluarkan semua duitnya dari simpanannya untuk membayar ganti rugi dan papasan kepada orang-orang yang telah membeli tiket itu daripadanya. Encik Yus juga telah
berhenti bekerja di syarikat itu, dan setelah itu mereka sekeluarga pindah ke Kedah untuk memulakan hidup baru. Tema pergumanan ini dia bermula apabila isterinya perlu berkorban duit dan masanya untuk menanggung keluarga, seisi keluarganya, kerana semua duit gaji Encik Yus akan disalurkan kepada pembayaran ganti rugi. Jadi segala bil elektrik dan barang-barang mentah dalam rumah itu semua adalah bawah tanggungan isterinya. Jadi isterinya perlu berkorban. Yang keduanya adalah bila anak perempuannya, Firash, perlu korbankan impiannya dengan untuk menyambung pelajaran ke luar negara, oleh kerana mereka, ibu dan ayahnya, tidak lagi mampu untuk membayar yurannya. Tetapi anak lelakinya Amir masih mampu untuk meneruskan impiannya dengan menjadi seorang juruterbang. Tidak lagi menjadi juruterbang, tapi dengan membuat lesen penerbangan, dan mereka menjual rumah lama mereka di Selangor dan untuk membayar selebih yuran anaknya itu. Jadi pada mulanya Firash dia rasakan seperti itu tidak adil, dan akhirnya dia perlu berkorban dengan hanya menyambung pelajaran di Malaysia. So itu saja sinopsis cerpen ini. Terima kasih.